Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita sama-sama meneruskan siri pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak membincangkan satu tajuk daripada bab akhlak dan tasawuf daripada pelajaran Usuluddin tingkatan 4, iaitu tajuk yang terakhir dalam silibus Usuluddin tingkatan 4 ni, yang mana tajuknya adalah as-sifatul mazmumah. Okey, sifat mazmumah, sifat yang tercela, sifat yang keji, sifat yang tidak baik. Dan kita akan bincangkan beberapa perkara, beberapa contoh sifat-sifat mazmumah berserta dalilnya. Di antaranya adalah al-kazib, ar-riya, az-zulmi, al-khiyanah dengan su'uzzan. Okey. Berdusta, riak, zalim, khianat dan bersangka buruk. Okey. Kita teruskan perbincangan dengan yang pertama, okey, berkaitan dengan al-kizbu. Okey, al-kizbu iaitu berbohong, okey, berdusta. Okey, ikhbaru an syai'in bi khilaf ma huwa alaihi. Ikhbaru an syai'in, memberitahu ataupun berkata-kata tentang sesuatu bi khilafu ma huwa alaihi, yang bertentangan dengan hakikatnya. Okey, memberitahu ataupun berkata-kata dengan sesuatu yang bersalahan ataupun yang lari daripada hakikat yang sebenar. Yang sebenarnya macam tu tapi dia cakap macam ni. Okey, itu bersalahan. Maksudnya memberitahu sesuatu secara dusta ataupun dalam bentuk penipuan. Okey. Mislu, contohnya, idza tahaddasal insan fakazaba. Iaitu jika dia bercakap, apabila bercakap dengan sesama manusia, dia berbohong. Yang pertama. Yang kedua, ingkarul hukuk ghairu amdan. Yang kedua, menafikan hak orang lain dengan sengaja. Yang ketiga, ingkarud daini ala nafsihi, menafikan hutang ke atas dirinya. Ini adalah 3 contoh al-kizbu. Okey, pendustaan. Bila bercakap dia bohong, bila menafikan hak orang lain dengan sengaja, hak orang kata hak dia. Kemudian ingkarud dain, mengingkari hutang ke atas dirinya. Dia berhutang, lari daripada nak bayar hutang, maka dia katalah ya, itu bukan tanggungjawab dia untuk bayar hutang tu, padahal dia yang berhutang. Okey, dalil min sunnah, dalil daripada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Alamat orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kazaba, dia bila berbicara atau bila dia bercakap dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, sekiranya berjanji maka dia tidak menepati janjinya. Wa iza tumina khana, dan jika diberi amanah maka dia berkhianat. Okey. Okey, itu berkaitan dengan al-kizbu. Okey, contoh sifat mazmumah yang kedua adalah ar-riya. Ar-riya, ya'malul muslim amlan la taqsidu minhu wajhullah subhanahu wa ta'ala, wa innama yaku qasduhu an yarahu an-nas wa yamutaddihuhu wa yasinu alaihi. Okey, yang kedua adalah
berkaitan dengan riak. Okey, riak ni adalah seorang Muslim yang melaksanakan sesuatu pekerjaan, ya'malu Muslim amalan, melakukan sesuatu pekerjaan ataupun suatu amalan, ya la yaqsidu minhu wajhullah subhanahu wa ta'ala, bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya, qasadnya bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yakunu qasduhu an yarahun nas. Dan niatnya adalah untuk diperlihatkan kepada orang lain semata-mata. Untuk manusia lain tengok dia. Untuk mendapat pujian dan menyebarkannya. Maksudnya bila dia buat sesuatu depan orang, dia nak orang lain tengok dan orang tu akan bercerita tentang kebaikan yang dia buat. Dia nakkan pujian daripada orang semata-mata. Mislu, contohnya adalah yusallil mar'i liyarahun nas wa yaqulu inna hadha rajulin salih muwazibu 'ala shalah. Okey, seseorang yang bersembahyang untuk diperlihatkan kepada orang lain dan dia nak orang tu berkata dia ni adalah seorang yang soleh dan tekun melakukan ibadat solat. Okey. Tu antara contohlah, contoh riak. Dan dalil daripada Al-Quranul Karim, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Okey, dan orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim dan tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustai agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Maksudnya orang yang sembahyang dalam keadaan riak ni, ada ini Allah kata dia adalah ahli sembahyang yang ada kecelakaan, yang ada kecelakaan besar kerana dia dalam keadaan lalai dan tidak sempurna solatnya. Kerana solatnya itu adalah untuk solatnya dalam keadaan riak semata-mata. Solat dalam keadaan riak dan hendakkan pujian daripada manusia lain. Okey. Solat, kalau solat tu kita nak tunjuk pada orang sahaja. Belum tentu di belakang orang tu macam mana. Okey. Antara contoh-contoh riak ataupun mazahirul riak, iaitu menzahirkan riak ini adalah melakukan ibadah kerana pujian dan daripada manusia lain. Buat sesuatu ibadah mengharapkan pujian daripada manusia lain. Oh, bagus orang tu. Baguslah dia, kan. Kalau solat tu Allahu Rabbi, kan. Ataupun yang kedua, memberi sedekah di hadapan manusia lain. Dia memberi sedekah di hadapan manusia lain. Memberi sedekah pun nak tunjuk pada orang. Kalau tak ada orang, satu sen pun duit dia tak keluar, tak bagi sedekah. Dan beribadah dengan sempurna jika ada orang. Beribadah dengan sempurna jika ada orang dan tidak melakukan ibadah jika berseorangan. Maksudnya tak sempurna lah. Kalau solat seorang-seorang tu laju je, main cangkul je. Kalau ikut dan je, turun solat contohlah solat Zuhur, tak sampai 2 minit dah siap. Kalau depan orang tu bacaannya sengaja lagi perhebatkan bacaan, supaya orang dengar ni, supaya orang puji. Okey, kemudian yang ketiga. Az-zulmu, iaitu zalim. Okey. Wada'a syai'un fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtassu bihi. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Az-zulmu ni lawan daripada sifat ataupun sifat adil. Az-zulmu, zalim.
Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, kalau az-zulmu tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Macam contoh yang saya berikan semalam lah, yang dalam video sebelum ni, kan? Zalim ni maksudnya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh, kita duduk atas kerusi yang 4 kaki, kemudian kita jongkitkan kerusi itu jadi 2 kaki. Pada masa tu kita berlaku zalim dengan kerusi kerana tidak memenuhi hak dia sebagai kerusi yang ada 4 kaki. Kita jadikan dia 2 kaki sahaja. Selain daripada dia itu membahayakan, kita dah berlaku zalim dengan kerusi tersebut. Okey. Contoh zalim ni, zulmul abdu fi haqqi rabbahu kasyirk. Contohnya adalah zalim seorang hamba kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala seperti syirik, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, iftirafuz zunub wal asam, melakukan dosa, berterusan melakukan dosa, perbuatan yang boleh mengakibatkan seseorang itu berdosa. Yang ketiga, zulmu abdi ala ghairihi minal abdi kasyatmi wasirqah. Zalim seorang hamba ke atas orang lain seperti mencaci dan mencuri. Okey, dan zalim ni dia ada tiga dia punya kriteria ataupun 3 jenis, iaitu zalim hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ingkar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyekutukan Allah ataupun mensyirikkan Allah. Zalim yang kedua adalah zalim seorang hamba kepada hamba yang lain dengan perbuatan mengambil hak orang lain, tidak menyempurnakan hak orang lain seperti mencuri, mencaci dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah zalim seorang hamba kepada dirinya sendiri, iaitu dengan cara berterusan dia melakukan dosa. Okey, dan dalil daripada hadis berkaitan dengan zalim ni adalah an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Okay, dan maksudnya daripada Abi Dzar, sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku mengharamkan kezaliman sesama kamu, maka janganlah kamu melakukan perkara-perkara yang zalim. Okey, ini adalah hadis berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berkaitan dengan sifat ataupun betullah sifat zalim ini. Dan kemudian yang keempat adalah al-khiyanah. Okey, al-khiyanah. Al-khiyanah mukhalafatul haqqi yuqbadul ahdi fi sirri, iaitu menyalahi hak ataupun memungkiri janji secara rahsia, atau tidak menunaikan hak ataupun memungkiri janji dengan secara rahsia. Ini khianat. Okey, khianat, pecah amanah. Ada perkara yang diamanahkan kepada dia, maka dia tidak menunaikan amanah itu, sebaliknya dia berkhianat. Contohnya al-ghasyu fil imtihan, okey, menipu dalam peperiksaan. Contoh dia. Kemudian yang kedua, ifsya'ul asrar ala ghairi muayyinin, iaitu membuka rahsia-rahsia kepada orang yang tidak berkenaan. Okey. Maksudnya khianat ni pecah amanah, pecah amanah. Kalau seorang pekerja, dia ada hak-hak rahsia company, rahsia syarikat yang tidak boleh dipecahkan kepada orang luar. Kemudian seseorang tu berlaku, dia bagi maklumat berkaitan dengan company dia tu kepada orang luar, sehingga kan terjejasnya operasi
sesuatu syarikat itu ataupun uh, terlepasnya sesuatu projek, itu maksud pecah amanah, okey, berkhianat, khianat kat sini, ataupun orang yang tidak uh, orang yang suka memungkiri janji juga adalah perbuatan yang khianat. Okey, dalil daripada Al-Quranul Karim berkaitan dengan sifat khianat ni adalah uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhulullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Okay? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, iaitu Nabi Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Okay? Ni larangan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan khianat kepada Allah dan Rasul, jangan mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kita untuk kita memikul amanah tersebut. Okey, dan yang keempat, yang kelima, su'uzzan. Okey, bersangka buruk. I'tiqadul janib syarri wa tarjihihi ala janibil khair fi ma yahtamilul amrayni ma'an. Okey, maksudnya adalah berpegang ke arah keburukan dan mengetepikan kebaikan bagi perkara yang ada kemungkinan. Maksudnya kita su'uzzan ni adalah perbuatan bersangka buruk dan mengenepikan kebaikan, mengenepikan kebaikan. Kita bersangka buruk. Kalau bercakap tentang seseorang tu keluar daripada mulut kita ni yang buruk-buruk saja. Ya, kita ketepikan dia punya kebaikan. Okay? 10 kebaikan yang dia buat kita tak bercakap pun, tapi satu keburukan kita tak nampak. Kita tak nampak kebaikan yang ada pada diri orang lain. Kalau bercakap pasal orang semua yang jahat-jahat, kita je yang baik. Itu bersangka buruk. Okey, contohnya su'uzzan billahi ta'ala wa huwa an yazunnal insan billah zannan la yaliku bimaqamuhu ta'ala kama yazunnu fi qalbihi anna Allah la yaghfiru lahu wa la yasfahu anhu. Okay, bersangka buruk ni ada juga terjadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangkaan manusia terhadap Allah bagi perkara-perkara yang tidak layak bagi kedudukan Allah. Kita bercakap sesuatu yang tidak layak bagi kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana seseorang bersangka buruk dalam hatinya bahawa Allah tidak akan mengampunkannya. Kita buat satu kesalahan, orang kata bertaubatlah, kita berkata tak mungkin Allah akan mengampunkan aku. Ataupun Allah tak sayang aku. Kenapa? Kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kenapa? Kita mempersoalkan. Kenapa Allah tak bagi benda ni ke aku sedangkan orang lain dapat. Padahalnya kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi apa yang kita minta itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak perkenankan terus, tapi Allah bagi semasa kita melakukan semasa kita perlukan. Ada ketikanya kita minta doa untuk jadi kaya. Tapi tak kaya-kaya. Tapi bila kita tengok balik dah 10 tahun dah kita katakanlah dah 10 tahun kita tak ada alami apa-apa penyakit lagi. Okay? Allah tak bagi kaya tapi Allah bagi kesihatan. Ikut sahaja, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kisahlah daripada sudut apa pun. Apa yang Allah nak bagi dekat kita tu, itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan Allah itu Maha mengetahui. Okay? Kita minta murah rezeki, jadi kaya. Tiba-tiba Allah bagi dengan cara diselamatkan kita dalam perjalanan pergi kerja, balik kerja, pergi sekolah, balik sekolah, kan? Okey. Kemudian dalil daripada sunnah, dalil daripada hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah SAW bersabda,
iyyakum wazzan fa inna zanna akdzabul hadis. Okey. Jauhilah kamu daripada syak wasangka. Zon ni adalah su'uzzon ni syak wasangka lah. Jauhilah kamu akan syak wasangka, sesungguhnya zon itu ataupun syak itu adalah mendustakan percakapan. Okey, itu hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih berkaitan dengan su'uzzon. Sifat su'uzzon. Okey, ini adalah antara sifat-sifat mazmumah yang kita kena elakkan, ianya dalam diri kita sendiri, sama-sama kita cuba elakkan dan jauhi daripada kita bersifat dengan sifat pendusta ataupun berbohong, riak, zalim, khianat dan sangka buruk. Okay. Sangka buruk ni dia terjadi pada macam dalam contoh ni lah, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka buruk juga terjadi dengan antara manusia. Bila kita rasa kita je yang paling hebat, maka orang lain tu tidak hebat. Bercakap tentang seseorang, kita buka aib dia, kita sangka buruk dengan dia, padahal kita tak tahu pun sejauh mana betulnya apa yang kita katakan itu. Okey, dan saya rasa sekadar itu saja perkongsian ataupun pembelajaran kita untuk tajuk yang terakhir dalam subjek Usuluddin tingkatan 4, dan saya harap moga-moga dengan adanya video-video berkaitan dengan subjek Usuluddin tingkatan 4 ni dapat membantu para pelajar untuk mengulang kaji pelajaran, dan saya mohon maaf atas keterlanjuran, ada kesilapan. Kalau ada teguran, boleh tegur. Okey, insya-Allah moga semuanya, semua usaha ini menjadi asbab kebaikan dan diberi semoga Allah redalah dengan apa yang kita usahakan ini. Dan sekadar itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.